Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang kawan-kawan. Saya try set up. Oke, jadi saya tengah sharekan links kepada kita punya kawan-kawan. Public. Oke. Oke, hopefully kawan-kawan semua boleh tengok Saya punya live ada masalah ke? Alright. Oke kawan-kawan, tolong komen sikit. Boleh dengar ke suara saya sekarang? Ada masalah ke? Boleh tengok tak boleh tengok? Ada sangkut-sangkut ke? Maybe resolution masalah dan sebagainya. Tolong komen sikit ya. Okey, terima kasih Mak Mairul. Okey, Nur Ain. Alright. Good. So, ada lebih kurang 66 orang. Mi. Terima kasih banyak Mi, sentiasa support grup kita. Terima kasih banyak kawan-kawan. Okey, so hari ni saya cuba nak buat video yang cepat je lah. Tapi jadi kita punya video pun selalunya setengah jam ke sejam juga. Tapi saya cuba untuk habis awal lah, lebih kurang dalam pukul 12. Dan saya nak get straight to the point. Saya nak cuba cari counter lah, yang mana yang counter yang tengah trending ke apa kan. Saya nak cuba pakai, saya nak demonstrate dekat korang macam mana saya guna saya punya screener yang moving average 10 tu. Okay. So hari ni saya nak tunjuk secara live. Jadi hopefully korang boleh belajar sesuatu lah. Siapa yang belum tengok lagi video dekat YouTube, pergi ke YouTube, search for teropong bursa dan cari teknik screening pakai moving average tu. Okay. Kita akan screening guna trading view lah. Okay, macam yang ada yang depan screen saya sekarang ni, kita akan gunakan trading view untuk buat screening. Okay, jadi ada beberapa features yang tak ada sebab saya punya pakai account Pro Plus sebenarnya. Jadi mungkin ada beberapa features dalam ni yang tak ada dekat features dekat trading view yang percuma. So tak ada masalah sebenarnya, sebab saya sendiri pun guna trading view yang percuma tu selama 4 tahun sebelum saya eventually migrate kepada membeli account Pro dan Pro Plus. Lepas tu saya try premium dalam setahun jugalah. Okay, jadi tak ada masalah kita guna account percuma sebab kita masih lagi ada trading account dengan broker. Jadi kita ada trading platform tu, kita boleh tengok live data dekat situ, kita boleh tengok charting software dekat situ, kita boleh tengok live price kat mana. Okay, jadi jangan kecil hati, jangan rasa frust, jangan terburu-buru nak upgrade. Okay, jadi dengan itu saya nak demonstrate sekarang macam mana kita nak cari counter lah. Generally pakai, saya punya kriteria untuk screening sebenarnya lagi strict saya tengok dekat platform sendiri, banyak benda saya tengok. Tapi hari ni saya nak demonstrate benda yang biasa dulu. Okey, kita screening pakai moving average 10. Tengok video dalam YouTube ya. Okey. Alright.
Okay, kita by the way saya cuma nak tahu kita punya group VIP untuk langganan VIP untuk bulan Disember kita dah buka ya. BTST belum lagi sebab kita ada special promotion hujung tahun untuk langganan group VIP langganan channel BTST. Okey, jadi BTST kita postpone sikit, kita akan keluarkan news tu bulan 20 hari bulan nanti. Tapi group VIP kita dah launch macam biasalah. Okey, boleh tengok dekat posting dekat komen ataupun dekat dalam kita punya FB page. Okey. Alright, so straight to the point, let's go. Jadi dekat TradingView setting, korang punya setting biasanya akan kalau siapa yang account free lah. Okey, saya tak suruh account upgrade account, buka yang free dulu. Kalau macam mana, siapa yang tak ada account free lagi, tolong buka dulu. Cara nak buka, pergi dekat macam mana, nanti saya bagi satu link lah. Ok, lepas video ni saya akan bagi satu link, korang boleh klik link tu, terus buka percuma, account yang percuma. Ok, lepas dah buka account percuma tu, korang dah boleh gunalah TradingView tu. Ok, sebab saya bagi link tu untuk nak make sure account tu refer balik dekat saya je, in case satu hari nanti korang nak upgrade. Dan saya akan dapat referral lah dekat situ. Saya akan dapat extension saya punya account TradingView dan sebagainya. Okay. So saya harap korang boleh sokong saya dari segi macam tu lah. Saya tak minta duit pada korang Alright. So yes, kita cuba tengok. Okay. Mula-mula sekali saya punya setting macam ni lah. Ni dekat TradingView ni saya ada satu saja. Penapis ni ada satu saja. Ada tak nampak nombor satu tu? Okay. Tekan penapis tu, saya nak tunjuk je lah. Okay, simple moving average 10. Lepas tu simple moving average 10. Boleh lambat pula ni. Tidur dah dia. Oh, belum lagi. Okay, di bawah harga akhir. So basically algoritma dia ni mengatakan kita nak cari counter yang harga akhir dia duduk di atas moving average. Tu terbaliklah saya ceritakan. Biasanya saya selalu sebut macam tu. Tapi algoritma dekat TradingView dia terbalik. Okey, dia kata apa yang kita nak. So kita bagi tahu, kita tengok dia punya apa setting yang ada. Kita tengok, okey, kita nak simple moving average. Okey, tak apa. Simple moving average duduk di bawah harga akhir. Maknanya last price duduk di atas moving average lah. Ataupun kalau ikut bahasa dia ni, language ikut bahasa dia, simple moving average tu duduk di bawah harga last price. Okay, so kita buat macam tu. Okay, ini satu saja. Tutup. Lepas tu standard account percuma dia akan boleh setting hanya satu hari ataupun satu hari dan ke atas lah. Saya tak pasti 4 jam, saya tak boleh ikut. Satu hari, satu minggu dengan satu bulan. Okay, jadi ni untuk siapa yang untuk buat short term trade, boleh screen pakai time frame satu hari. Okay, untuk account percuma. Kalau account berbayar dia boleh time frame yang lagi kecil lah. Okay, siapa yang nak go for investment, kalau korang dah dah ada preset rules ke apa kan, boleh follow yang tu. Lepas tu still boleh screen based on moving average 10 guna dekat weekly time frame, ataupun siapa yang nak go for long term boleh guna moving average dekat monthly chart. Okey, selalunya technical tu dia akan pergi lagi jauh lah, pulang pada time frame. Okey, alright. Minta maaf ya, saya kecilkan sikit skrin ni. Okey, kita tengok. Dia terlindung pula saya punya kamera. Okay, so kita tengok sini. Mula-mula keluar. Sekejap ya. Okay, tak apa. Ini kita biarkan dulu. Okay, instead kita tengok sini, kita tengok sentiment, overall sentiment dulu. Okay, sekarang ni hari Jumaat hari tu, saya ada dekat sini ya. Yang sebelah kanan saya ni, ini account free pun korang memang dapat punya. Okey, tinggal nak setting saja. Saya letak kat sini DJIA. Ini maknanya futures Dow Jones lah. So dia last berada di paras hari Jumaat hari itulah, tutup hari itu 29,000. Okey, DJI 29,479. So dia naik 300 point. Okey, hampir 400 point lah lepas dari election itu kan. So dia naik
Okay, jadi ni bullish lah. Generally kita nampak memang point nampak besar semua tu, tapi overall biasanya indeks bergerak antara kosong ataupun dia bergerak antara antara kosong ke 2 ke 3% macam tu lah. Okay, jadi kalau indeks tu bergerak lebih daripada 3%, selalunya kita translate kepada pergerakan yang besar lah. Okay, jadi bila kita guna peratus, dia tak nampak besar lagi. 400 point tu actually besar, tapi bila compare dengan indeks Dow Jones 29,000 dekat 29,500 tu, so 400 point tu lebih kurang 1.3%, which is normal lah. Okay, jangan terkejut sangat lah tengok 300 point, 400 point, it's not a big deal. Okay, tapi yang pentingnya kita nak tengok direction dia naik. Kalau 1-2% tu which is normal. Kalau lebih daripada tu then dia besar lah. Kalau tak silap saya, kalau indeks dekat Malaysia ni lebih kurang 1 ke 2% tu pergerakan yang normal. Kalau lebih pada 2%, kira besar. Okay. Okay, generally satu lagi, kalau kita tengok indeks, kalau ikut saya punya personal, saya akan ambil lebih kurang dalam 10%. Kalau kita nampak ada support level ataupun resistance level tu, saya tak betul-betul ambil betul-betul value tu lah. Kalau level 1500 contohnya, saya punya personal zone, saya akan plus 10% dan minus 10% lebih kurang. So kalau 1500 tu dia masih lagi, pada anggapan saya, dia masih lagi duduk dalam zone 1500. Kalau price dia 1515, itu tu masih belum keluar lagi dalam zone support. Ataupun kalau dia dah turun bawah 1500, 1475 contohnya, ataupun 85 kan, dia duduk dekat situ, pada saya dia masih lagi belum break support. Belum break support level. Jadi dia zone saya tu 15 atas 15 bawah lah, lebih kurang dalam 10% macam tu. Okay, jadi bagi sikit leeway. Alright, so kita nak tengok Dow Jones Index, okay, bullish 1.3%, Nasdaq 0.94, dia naik lebih kurang dekat 1% lah. Okay, US 500 ni 500 S&P 500 lah ni kalau tak silap saya lah. Okay, so dia pun naik 1%. US 30 ni 30 companies yang paling besar lah. Ni pun dipanggil futures juga. Okay, so naik 1%. USD Malaysian Ringgit, dia dekat 0%. Tak berubah lah maknanya. Okay, USD MYR ni dia penting untuk untuk orang kata sektor import export. Okay, crude oil last price $40 menurun lah ni. Hari tu kita tengok dia naik sampai 42 kan. Okay, so okay lah 40, maknanya tak ada apa-apa lah sektor oil and gas. Okay, gold 1886 masih lagi tak boleh break paras 2000 hari tu. Okay, jadi saya rasa paras 2000 tu macam agak sukar untuk ditembusi lah. Okay, sebab price $2000 ni dah lama dah kita capai. Bukan dah lama dah kita target. Masa berapa tahun lepas naik sampai dekat 1800, lepas tu dia harga dah turun. Okay, dah turun lama. Masa tu ramai jugalah orang yang yang beli emas pada last minute apa semua tu sebagai investment tu, rasa down lah kan bila harga turun. Lepas tu dia bukan turun 1-2 hari, turun berapa tahun, 4 tahun 5 tahun. Okay, lepas tu bila harga emas dah mula breakout, ada dalam saya punya personal posting lah. Nanti kalau ada rezeki saya share dekat Teropong Bursa punya page nanti ya. Okay, jadi saya share saya punya prediction yang dulu lah. Sekarang ni saya punya prediction selagi tak break atas pada 2000, untuk long term emas memang out lah. Okay, jadi saya rasa emas tak boleh naik lah pada lebih pada 2000 untuk dalam masa maybe 6 bulan lagi ke. Tapi apa-apa pun saya mungkin salah. Jadi kita tengok, sebab kita sebagai trader, kita react to the market. Kita anticipate to a certain degree, tapi kita jangan terlalu rigid dengan kita punya analysis lah. Kalau kita rasa dia in the short term kita tengok dia bearish, dan tu lah. Tapi kalau tiba-tiba bullish, kita sepatutnya ambil kesempatan lah. Okay, jangan kita tinggalkan dia pula. Itu sebab kita trader, short term trader ni memang ada kesempatan je, kita ambil terus. Okay, so generally gold bearish. LBS ni lumber futures, maknanya harga kayu lah. Okay, harga kayu pun nampak biasa, yang tak ada apa-apa. NG ni natural gas. FCPO masih lagi atas pada paras 3000. Maknanya overall untuk medium term, pendapat saya selagi di atas pada 3000, harga minyak sawit akan naik lah. Generally masih lagi boleh fokus pada counter kelapa sawit untuk medium
term. Maknanya lebih dalam sebulan, 2 bulan nanti kita tengok keadaan macam mana. Okay. So generally sektor plantation overall bullish. Ni Bitcoin lah, saya just tengok aja monitor harga sampai 16,000 dah sekarang ni ya. Okay. Baru semalam tengok 13,000 kot. Okay. So screener kita pergi pada screener sekarang ni. Saya ada 3 window. Sebelah kiri saya ni window 3 bulan. Ini semua account Pro Pro Plus 3 bulan. Sebab apa saya tengok 3 bulan? Sebab saya akan refer every quarter punya results. Okay. Jadi dekat bawah yang warna biru ni ialah EPS, earnings per share for every quarter. So ini saya dah customize setting dia. Asalnya indikator ni memang dia berserabut. Indikator ni pun free untuk korang punya untuk account free ya. Okay, dia tekan kat sini lah banding ambil financial ni. Okay, cari EPS. So dia berserabut lah. So saya dah customize, saya nak tinggal bar saja. Pada saya value dia kurang penting. Apa yang penting relative value kepada quarter yang sebelumnya. Okay, jadi kalau ada EPS dia meningkat daripada quarter yang sebelumnya tu, maknanya pendapatan dia pun meningkat jugalah. Gitu. Okay. Excluding any corporate exercise. So saya kena tekankan yang tu Okay. Right, kita tengok yang pertama sekali AT. AT ni agak bahaya lah pada saya, tapi apa-apa hal pun korang boleh trade sebab dia bagus, dia punya movement dia, it's trend following memang okey. Tapi dari segi fundamental dia tu agak kurang lah. Okey, cuma tak ada masalah, korang boleh join counter ni tapi berhati-hati tak nak terkena. Macam contohnya kat sini kita tengok AT ni chart 3 bulan dekat sini tahun 2012, harga dia naik banyak dalam masa 3 bulan ni, boom naik. Okey, lepas pada tu harga turun. So kalau kita tak nak tersangkut dekat sini. Okey, kalau apa-apa pun kita sangkut kat situ, bila dah jadi macam ni daripada tu 86 sen turun sampai 57 sen tu, itu dah macam 30 sen dah turun. Okay, jadi asalnya kalau harga 80 sen, 30 sen, 40 sen turun, dah 50% kat situ. So, jangan letakkan diri kita dalam dilema tu. Okay, nak cut loss ke tak bila dah loss banyak. Okay, jadi saya tekankan follow trading plan. Kalau kita nak buat trade short term, kita masuk, kita keluar. Masuk, keluar, masuk, keluar. Kalau nak trade untuk macam nak swing trade, ikut follow the trend, follow the trend. Maknanya kalau dia naik, okay, follow naik tu, bila trend dah break, jual. Walaupun kejap lagi dia naik balik tu dah tak ada masalah. Rezeki kita setakat tu je. Okay. So tak ada masalah kalau nak follow AT, okay. Okay. Cumanya korang kena berhati-hati. Let's see. Kita buat drawing sikit lah kat sini. Kita ambil point ini. Kita buat drawing ini dari segi trend. Kita tengok. Kita tanda kat situ. Okay. Itu satu trend line. Kita copy paste. Naikkan kat sini. Dia dah capai dah target dekat sini pun. Okey, kita track kat sini. Dia masih lagi breakout kat sini. Okey. So overall kat sini untuk siapa yang nak trade AT, okey, boleh lagi masuk, tapi kalau ikut saya bila price kita tak tahu dia nak naik lagi ke nak turun. Bila dia turun baru kita tahu dia turun. So tindakan kita bertindak based on information yang ada. Untuk very short term, korang punya support level ialah trend line ni lah, saya katakan. Kalau price turun bawah trend line ni ataupun bawah 24 sen ni, ciao. Okay, so siapa buat BTST last week tu atau hari Jumaat hari tu masuk dekat 255 ni, cut loss level dia lebih kurang dalam area 23 ataupun 24 lah. Okay. Untuk medium term, kalau siapa yang nak pakai trading strategy dari segi momentum dan sebagainya, boleh pakai, ambil sebab dia rally banyak ni. Basic momentum trading, dia entry saja masa candle yang ada candle bullish tu. Okay. Lepas tu dia punya cut loss level biasanya dia ambil dekat open price candle yang rally tu. So dekat sini 25.5, lepas tu support level 14 sen. Jadi kalau untuk counter macam ni korang kena masuk awal lah. Okay, kalau tak pun jangan masuk dulu, tunggu dia turun dekat paras yang macam ni. Tunggu dekat 16 sen ke 15 sen ke, ada kemungkinan dia naik lagi. Kita tunggu. Biasanya short term dia akan pergi dia bila dia ada rally,
biasanya 2-3 hari 4 hari tu kadang-kadang harga lebih cenderung kepada nak turun dulu. Ni saya punya pengalaman lah, cenderung pada nak turun dulu. Ada setengah kaunter tu dia rally hari tu, lepas tu besok sambung lagi, ada juga yang macam tu. Tapi kalau nak selamat, ambil yang worst case. Pada saya worst case dalam trending ni dia akan turun dalam 3-4 hari dulu. So kita try fokus yang tu lah. Kalau dia naik besok terus balun je. Okay, target 1 sen, jangan target banyak-banyak. Okay. Sebab takut nanti dah dapat 1 sen nak 2 sen, dah dapat 2 sen nak 3 sen. Okay. So bila dah dapat 3 sen, nak 4 sen, zap terus negatif 2 sen. Lepas tu nak salahkan siapa? Okay, salahkan diri sendiri. Okay. Saya target 1 sen saja. Kalau dapat tu syukur, tu kita punya rezeki. Kalau kita nak buat trading memang macam ni, kita tak boleh nak target besar-besar. Okay. Yang pentingnya kita kena konsisten. Okay. So ET ni boleh masuk dalam at least dalam watchlist lah. Okay. So bila dia turun dalam minggu depan, hari Rabu, Khamis, maybe boleh consider untuk masuk balik. Okay. Probably sebab ni volume sangat besar ni. Okay. M-Tronic. M-Tronic ni memang ada dalam, kita dah highlight dalam grup VIP kita ya. Sekejap. Okay. Okay, tengok 17 sen. Ni lah dalam grup VIP resident kita dah share ya. M-Tronic kita dah boleh consider, sebab sebelum ni ada lagi saya highlight. Sekejap ya, mana? Ni kah? Ni lah kot. 11.48. Okay. So M-Tronic dah break 12 sen. Memang saya dah monitor tu, bila dia zap, dia break saja previous high dia. Ni ada market structure kat sini ya, intraday. So dia break ini boleh consider untuk hold for swing. Kita kena check lah dekat daily chart semua tu. So kita dah tengok kat sini, saya dah up dalam group, korang boleh re-entry. Sebab sebelum M-Tronic sebelum ni dah ada orang highlight dah pun. Okay. So boleh re-entry baru, swing dekat sini. 12.5, lepas tu kejap lagi 13.5, 14.5, ambil kau. Okay. So siapa yang nak join group VIP untuk buat intraday dan nak dapatkan saya punya support, join sekarang dekat dalam link dekat komen tu ya, ataupun chat dalam kita punya Facebook. Anyway, so ini pada saya masih lagi okey untuk kita buat, tapi besok kita tak tentu lagi. Maybe untuk dalam sepanjang next week tu kita masuklah akaunten ni dalam watchlist kita. Lepas tu bila dia bergerak lagi, maybe dia akan turun dulu, saya tak tahu ni ya. Besok nak naik ke nak turun, I don't know. Kita tengok pukul 9 besok baru kita tahu. Okay. Pukul 9, pukul 8.59 pun dia tak jadi lagi. Pukul 9 je tengok zap, dia gerak je, baru kita tengok ada possibility dia nak naik ke nak turun. Okay. So bila dia buat intraday tu, kita hanya boleh fokus dalam lebih kurang dalam 5 minit ke depan je. Tak boleh nak fokus hari tu closing berapa-berapa, tak boleh. Saya tak boleh lah. Maybe ada orang lain yang boleh kan, tapi untuk saya memang tak boleh. Saya nak predict hari tu nak naik ke nak turun. Setakat saya punya prediction, saya boleh fokus saya selesa untuk fokus lebih kurang dalam 5 ke 10 minit ke depan je. Okay. So bila dah 10 minit tu, saya boleh 10 minit ke depan lagi. Saya jenis yang macam tu. Okay. Sebab saya bukan ahli nujum. Okay. Saya orang biasa je. Okay. Jadi kita punya entry dekat sini, dia dah breakout dah dari sini. 12 sen ni dia dah breakout, zap terus naik sampai 17. Ada lagi geng dalam group VIP masih lagi hold counter ni ya. Pada nasihat saya, berhati-hati je lah. Okay, bila dia break support je, let go. Itu kalau dia naik balik tu, bagi rezeki kat orang pula, jangan kedekut sangat. Okay, fokus yang macam tu. Jadi kita jangan terlalu fokus kepada kita punya apa yang target kita nak tu. Saya memang ada target kita nak capai beberapa sen kita punya target semua tu kan. Tapi selalunya memang saya cabut awal. Sebab apa? Saya dah banyak kali terkena. Kita tunggu target tu dia nak dekat, nak sampai, sap dia turun. Kan? Siapa yang pernah kena macam tu? Siapa yang pernah kena tu? Tolong komen sikit. Komen sikit. Siapa yang pernah kena macam tu? Dia sikit lagi nak sampai target, sap dia turun. Okay. So siapa yang dah tengah tu, hopefully korang take the lesson lah, macam saya lah. Bila nak sampai dekat target je, jual je lah. Kalau dia naik, dia breakout balik certain critical level, boleh consider untuk re-entry balik, macam saya tulis dekat dalam group ni. Saya tengok M-Tronic dah break 12 sen, boleh consider untuk hold, siapa yang nak masuk hari tu, ataupun ada swing re-entry yang baru dekat sini. Saya bukan king of breakout, okay? Saya bukan king of breakout, saya orang biasa je. Macam ni lah saya punya own trading. Okay. Alright, okay, tu cerita M-Tronic lah. Boleh masuk dalam watchlist. Okay, sebab dia atas pada move yang 10. Okay, saya lupa lah.
nak turn on moving average 10. Okey, itu dia. Saya punya trading system ada simple je pakai ni saja. Moving average 5, moving average 10, 5, 10 dan moving average 50. 50 tu yang line warna biru tu. Okey. So itu saja saya punya basic, tak ada nak pakai nombor moving average 6.5 ke 9 ke EMA ke apa ke. Tak, bukan saya nak kata semua tu mengarut, tak, sebab dia asas dia sama je sebenarnya. Cuma ikut pengalaman masing-masing. Ada setengah orang dia suka guna moving average EMA 9 dan EMA 9 tu sangat-sangat jadi dengan dia. Oh okey, tak salah pun sebenarnya. Jadi untuk korang jangan ambil satu je formula. Ambil tahu semua. Lepas ambil tahu semua, guna, apply dan kaji. Oh, yang mana okey, yang mata korang tengok yang mana okey. Okey, pada saya moving average 10 ni jadi, 5 jadi. Sebab dia saya ambil moving average 5 sebab trading days kita ada 5 hari. Jadi average 5 hari tu cun lah. Okey, trading days untuk moving average 10 dia ada trading days 10 hari. So cun juga dalam ngam-ngam lah 2 minggu. Kalau yang moving average 50 generally widely accepted within the trading punya community, moving average 50 tu dia represent critical medium term punya indicator. Maknanya kalau dia price duduk atas pada moving average 50, untuk medium term sudah sesuai. Kalau price duduk bawah pada moving average 50, medium term dia tak sesuai. Maknanya dia punya forecast dia harga akan continue turun lah. Sampailah dia duduk atas pada moving average 50 balik. Jangan percaya cakap saya, korang kaji sendiri. Cuba tengok. Okay, cuba tengok price duduk bawah pada moving average 50, dekat point yang mana yang dia mula bawah, lepas tu tengok follow up dia macam mana. Bila price duduk atas pada moving average 50, cuba kaji semula follow up dia macam mana dalam masa beberapa bulan lepas tu. Okay, jangan tengok 1-2 counter, cuba tengok 500 counter. So bila kau dapat 500 counter ni, kau dah develop satu pattern. Jadi kau faham yang mana okey, mana tak, mana okey, mana tak, mana okey tak. Okay, jangan tengok 2-3 counter je lepas tu terus buat conclusion. Sebab kita panggil sampling. Kalau kita nak kita punya analysis tu tepat, jitu, kita punya pemahaman kukuh kan, kita kena buat banyak kali dan kita kena ada banyak sampel. Jadi kalau kita kaji 500 counter sekalipun, bukan benda tu bukannya membazir sebenarnya. Dia masuk dalam kepala otak kita tau. So bila masuk dalam kepala otak kita tu, dia macam develop kita punya understanding. Jadi jangan takut nak buat kajian malam-malam. Okay, saya spend banyak tahun untuk kaji benda ni untuk diri saya sendiri. Okay. Okay, next gram. Nampak dah next gram ni saya tak ada tanda flag color apa-apa ya. So counter ni maknanya saya tak berkenan lah. Okay, tak bermakna dia tak bagus. Okay, maybe dia okay, tapi siapa nak trade counter ni memang agak risky lah. Okay, nice. Kalau ikut sini dia dah ada candle yang bullish lah, candlestick yang bullish kat sini. Okay, so bila ada candlestick yang bullish ni, kita boleh target. Kalau kita pakai, kalau join saya punya kelas, saya dah cerita dah pasal market structure. So korang kena faham market structure. Nak buat trading memang kena faham market structure dulu. So market structure ni ialah pergerakan harga. Pergerakan harga tu maknanya kita nak tengok yang mana harga yang bullish, bearish, counter trending up, trending down, sideways semua tu. So bila dah mahir benda tu, bila tengok chart je, oh tahu ni uptrend, ni downtrend. Itu tengok chart. Tapi kena mahir satu lagi, tengok nama counter. Ni counter ni okey ke tak? Ni okey ke tak? Macam tu. Dari segi kita, maknanya okey ke tak tu kita refer kepada fundamental company itulah, ataupun kalau bukan fundamental pun kita refer kepada sentiment counter tu. Okey. Alright, kejap ya. Saya rasa nak Okay. So dah. Next gram, kalau siapa yang nak, ni sebab counter ni 6 sen, mesti hangat. Saya tahu hangat. Ada possibility hari Senin nanti tu benda tu dah counter mungkin dia gap up. Okay, so kalau gap up tu berhati-hatilah nak masuk short term target kita sebenarnya kalau ikut momentum ni, kalau ataupun BTST lah, kita boleh target maksimum dekat 7 sen ni je. Okay, dekat previous high. Itu maksimum. Kalau dia breakout ke atas ni, cepat-cepat jual. Cepat-cepat jual sebab takut dia reverse. Ini sekali dia bergerak ni, sekali bergerak 1 sen 1/5, lebih kurang 20% kot. Okay. Kalau harga dia 5 sen sekarang, dia naik 1 sen dah betul lah 20%. So korang dah dapat 1 sen besok, raya dah babe. Okay. Jangan nak target sampai 2 sen pula. Okay. 40%. Boleh nak target, go ahead. Tapi kena hati-hati. Bila reverse saja, ada tanda reverse je, terus cabut.
Okey, cadangan saya lah. Kau nak terus hold lagi pun tak ada masalah sebenarnya. Ini cuma dari segi pendapat peribadi saya. Okey. So next kita tengok ni counter apa ni? XDL. Okey. Saya dah scroll sikit saya punya mouse ni. Sorry. Counter XDL. Okey, tu dia. XDL ni. Kau tak boleh buat ni. Kau tahu apa tu? Sekejap tak nampak pula ni. XDL lah, betul lah. Okay. Okay, by the way saya lupa nak beritahu. Ini counter 3, ini 3 bulan. Okay, yang ni 3 bulan. Yang ni seminggu. Yang sebelah kanan sekali ni ialah daily chart. Okay. So, ya mana ni? CME. Awak dia tak update. Sekejap tukar dulu. Okay, ni dekat weekly dia. Okay, yang tengah-tengah ni dekat weekly Actually bagus lagi ni. Yang sebelah kanan kita ni ialah daily chart. Okay, jadi kat sini ni sebenarnya kita dah nampak formation of bearish harami. Sorry, tersasul. Bearish harami. Jadi bearish harami generally dia apa? Bearish signal lah. Okey, jadi pada pendapat saya tak boleh entry dulu. Tapi masuk dalam watchlist juga sebab dia dah tengah uptrend. Bukan bermakna kat sini ni dia terus reverse, lepas tu dia terus nak menjunam turun. Tak garanti benda tu. Tapi signal dia bearish harami ni dia dah sampai top, dia turun dulu. So kalau counter tu fundamental yang bagus, kita boleh buy on when the price dips. Okey, biar maknanya ini ada kemungkinan dia start turun dulu. Okay. So kalau dia turun bawah daripada 5 sen ni memang dah gone case lah. Okay. Kalau dia turun bawah-bawah ni maybe dekat moving average 10 kat sini ni area 7 sen boleh consider untuk beli semula. Tapi kena hati-hatilah sebab counter ni actually counter ni positif. Earnings dia agak okay. Tapi sikit je lah kita nampak ni, kita tahu. Check balik fundamental. Saya tak trade sangat counter ni, tapi ni masuk dalam counter penny stocks yang ada same owner punya apa, saya dah lupa lah, tapi dia ada satu owner ni dia beli satu counter ni, dia beli counter lain, dia dalam network owner yang sama. XDL ni salah satu lah. Okay, so ni saya kena kaji balik dia punya tu. Saya dah tak ingat siapa exactly owner dia, tapi maybe ada sangkut paut dengan Asia Bio, fintech dan sebagainya, kalau tak silap saya. Okay, P-Worth. Kita tengok balik. P-Worth ni counter fundamental out juga ni. Okay, tapi dari segi chart nampak okay ya. Bahaya kan main counter penny stocks ni. Tak nak lah. Okay. So apa pun trading plan untuk counter ni price worth, P-Worth short term maximum target dia setakat 4.5 sen. Ni lebih kurang dalam berapa? 50% lah. Sebab harga semasa 3 sen. Dia naik 1.5 sen, 50% gain. Ni maksimum. Tapi orang counter penny stock ni saya punya personal limit untuk saya beli counter penny stock ni saya set 5,000 saja. Tapi ada setengah-setengah case tu memang saya naik sampai 10,000 lah. Tapi maksimum saya beli counter penny stock setakat 5,000 saja. Dan saya punya target daripada 5,000 tu target untuk loss lebih kurang dalam RM1,000. So 1,000 daripada 5,000 lebih kurang 20%. So generally counter penny stocks ni memang kita kena target minimum loss pun dalam 20%. So saya dah ready dah beli counter penny je, saya dah ready nak loss 1,000. Tapi kalau dapatlah 1,000 ke 2,000 ke macam tu. Tak ada, saya tak target banyak lah. Saya tak letak RM10,000, RM20,000 banyak-banyak ke situ sebab risiko dia saya tak sanggup tanggung. Saya punya per trade kan, saya biasa saya sanggup loss setakat 1,000 saja, itu maksimum yang saya loss. Biasanya dalam 400 ke 500 saya punya losses for each trade yang saya set lah. Maksimum loss tu 1,000. So untuk penny stock saya sanggup loss 1,000. Jadi generally dia dalam 20 ke 30 sen. So okay untuk masuk RM5,000. Okay, so RM5,000 memang dah almost guarantee saya akan loss 1,000. Dan saya tak kisah loss 1,000 tu. Okay, kalau dapatlah lebih kurang 1,000 juga. Okay, so itu kita punya style lah. Jangan masuk duit terlalu banyak. Jangan
ambil risiko counter-counter yang korang jangan ambil risiko losses yang besar yang kita tak sanggup tanggung. Okay, so tu lesson yang korang kena terap dalam hati tu. Okay, so pivot ni pada saya out jugalah. Ni okey sebenarnya kalau nak trade ni, tapi tak adalah kot. Saya ada alertkan dalam grup ni pivot. Saya ada bagi tahu dalam grup untuk siapa yang nak masuk lah, ni high risk. Kita dah alertkan hari tu pukul 3.30. Satu lagi penny stock nak jalan. Okay. Tapi korang berhati-hati. Ni saya punya nasihat ni, tolong berhati-hati sebab ni case study kita ni based on technical, based on technical. Okay, fundamental counter ni memang out. Jadi siapa yang nak masuk tolong terima risiko minimum loss 40%. Okay, masih dalam accumulation stage. Saya percaya masih dalam accumulation lah. Target maksimum kita boleh pergi setakat 5 sen. So ni kena hati-hati memang kita dah ada standby dalam group. So masa dia tengah naik ke sini lah. Sekarang ni siapa yang beli dekat 3.5 tu tengah hadapi loss setengah sen. Lebih kurang dalam berapa? 10% lah kot. Okay. So pivot again hati-hati. NetX pun ada. Okay, NetX 6 hari bulan 11 kita dah ada alert kat sini. Sorry, 5 hari bulan 11. Possibly tengah accumulate power ni, saya kata power pasal dia macam spring tengah compress. Spring ni saya nampak spring dia sangat besar. Dia zap tengah compress, kejap gitu nak maybe nak spring tu nak dilepaskan. Tapi saya tak tahu. Kita tengok, kita perhati, kita nampak, kita bagi tahu. Okay. So ni basically kita kena buy and hold lah. Peram je sebab kita tak tahu ni bila nak gerak ni. Nampak spring dah compress, bila operator nak tekan trigger tak tahu. Okay, so peram current price dekat 12.5, support 10 sen, high risk ialah penny stocks. Okay, ini 5 bulan 10. NetX ni weekly chart, sorry ni sebelah kanan ni kita tengok. Kita tengok 5 hari bulan 10 kat sini. Okay, harga 12.5 dia dah naik sikit kat situ. Okay, so nampak saya punya style memang saya guna Wyckoff. Saya guna Wyckoff accumulation lah, Wyckoff method tu, accumulation, markup dengan distribution. Tapi masa distribution ni kita tak guna lah. Buat apa kita nak guna, kita market kita mana boleh sell down ataupun boleh short sell. So dua ni masa dia tak semua masa kita boleh pakai Wyckoff dengan markup ni. Masa accumulation ni ada setengah-setengah masa bila counter tu dah sideway lama tu kita boleh consider lah untuk guna Wyckoff accumulation. Tapi most of the time masa market tengah kita akan guna fasa markup ni. Markup ni bukannya counter yang ada operator saja. Counter yang tak ada operator pun dia ada juga fasa-fasa dia. Fasa accumulate, buying ataupun markup. Lepas tu sampai satu tahap tu dia naik, dia sama ada dia distribution ataupun dia consolidation. So kalau dia distribution, kemungkinan next step ialah markdown. Kalau dia tengah consolidation, kemungkinan next step dia markup lagi satu. Generally macam tu lah. Okay. Jadi kalau kita buat trading ni, generally kita kena develop the understanding. So kat sini kita sepatutnya kita dah get ready untuk take profit lah. Sebab kita pakai moving average 50 ni dah cacah dah pun kat sini. Dekat dalam 18 sen. So kat sini siapa yang belum exit lagi kena get ready untuk exit. Okay, bukan nak suruh jual terus. Tapi ada kemungkinan dia saya rasa ni boleh naik gini. So kita masuk counter ni dalam watch list. Ni ada possibility untuk digerak lagi. So next ni pun masuk dalam watch list Ni okay, saya nak tukar lah. Masih lagi bahaya. Okay. Dolphin ni pun counter lama dah ni dalam ni. Tapi saya tak ada alert dalam group Ini tak ada. Generally okay. Siapa yang saya rasa ada dalam group dalam group VIP pun ramai yang tertera kat ada siapa yang tunjuk dekat saya tu dia trade counter Dolphin ni memang power. Okay. So dalam kalau korang join group VIP tu maknanya bukan saya seorang-seorang je lah dalam group tu. Member yang lain pun ada yang power dalam tu.
So dia saling membantulah. Ada setengah-setengah tu saya tak sempat jawab, dia orang tolong jawab. Okay. Alright, so Dolphin generally ni okay. Kita dah ada satu buy signal dekat sini sebab dah ada candle yang bullish. So kita generally kita boleh consider untuk buy dekat sini. Support level kita ambil, saya siap cerita lah trading plan. Okay, support kita ambil maksimum kat sini lah bawah ni, 6 sen. So kalau price turun bawah 6 sen, ni kena out. Ini memang ultimate. Tapi korang kena bayangkan sendiri lah, daripada 9 sen turun 6 sen dah 30%, 40%. Okay. So kalau korang tak boleh terima risk tu, either naikkan stop loss korang jadi 1 sen saja. Satu daripada 9 sen lebih kurang dalam apa lah, 10% lah kot, 12% gitulah. Okay, 12 ke 15%. So get ready, kalau lepas entry counter harga dia turun 15% daripada korang punya original entry price, let go sajalah. Okay, untuk short term. Sebab sebenarnya maybe dia akan naik balik, tapi kita takutnya daripada 15% dia jadi 20%, jadi 30%. Lepas tu dah jadi 30% kena cut loss. Kau nak pilih yang mana satu? Nak loss 15% ke nak loss 30%? Okay, ataupun lebih. So trading penny stocks memang kena berhati-hati. Biasanya kan orang yang masuk penny stocks ni dia dah target siap-siap. Kalau loss 1 sen je dia let go, loss 1 sen let go, loss 1 sen let go. Tapi kalau dia mula naik, then dia tambah position ke, dia adalah dia punya strategi dia tu. Okay, jadi penny stock ni agak high risk dan cara trade dia bukan biasa-biasa. Kalau siapa yang baru masuk dan trade penny stock, memang kalau untung, tolong jangan rasa korang betul. Korang kena tahu kemungkinan besar korang hanya bernasib baik. Sebab kadang-kadang ramai trader yang baru masuk, lepas tu dia start mula profit dekat dalam market kan. So dia dah rasa dia yang betul. Okay, sebenarnya dia hanya bernasib baik. Okay, bila sampai masa dia mula loss, dia mula loss kan, harga dia dah tak tahu nak buat apa. Bila dah mula loss tak tahu nak buat apa, daripada loss 10%, loss 20%, 30%, sekali 50%, 80%, habis hangus. Itu sebabnya bila kita rasa confident dengan diri kita sendiri. Kalau kita sentiasa merendah diri, kita rasa macam ini rezeki Tuhan bagi, ataupun kita bernasib baik, kalau kita mindset kita selalu macam tu kan, insyaAllah kita boleh maju lagi, kita boleh upgrade diri kita sebab kita rasa kita tak pandai. Okay, once kita rasa kita pandai, kita akan stop belajar. Okay, jangan rasa macam tu. So Dolphin boleh masuk dalam watchlist untuk minggu depan juga. Once price dah betul-betul turun bawah pada 6 sen, memang dah game over. Masuk kat sini, target dia maksimum 16.5. So lebih kurang 100% ni. Kat sini korang kena hati-hatilah. Okay. Jadi Dolphin ni pun masih lagi okay untuk entry. Okay, tapi kena ingatlah 1 sen cut loss kalau tak boleh tahan. Kalau boleh tahan, cut loss up to 40%. Dekat bawah pada 6 sen. Bawah pada 6 sen. Okay. So tu Dolphin CME. Okay, kita ada lebih kurang 10 minit je lah. Cepatkan sikit lah. Sekejap ya, korang ada komen apa-apa tak ni? Sorry ya, saya punya Facebook punya komen ni saya tak boleh baca lah geng. Sorry banyak-banyak. Okay, ni CME lagi. Tukar Hubline. Hubline tak payah tengok lah Okay, DGB. Ni DGB ni kita dah bagi dalam grup Okay, DGB ni bakal ada consolidation. So, harapan saya, ni pakai teknik harapan. Tapi bukan harapan harapan dia nak naik balik. Tak, ni kita punya forecast lah. Setakat ni kita tengok banyak pattern company yang dah buat consolidation, naik. Consolidation je harga naik tanpa ada sebab yang kukuh. Okay, jadi kita boleh anticipate ataupun forecast benda yang sama lah. Kaunter-kaunter yang bakal ada consolidation ni, kalau masuk dalam shortlist, bila lepas boleh beli dulu. Okay, beli dulu dengan trading plan sendiri. Sama ada kau set trading plan pakai support and resistance ke, bukan trading plan pakai support level. Maknanya cut loss tu kena ada lah. Okay, trading plan pakai support level ataupun pakai percentage kalau harga turun bawah pada 10% ataupun 20% atau any amount that you guys set. You guys yang amount yang korang boleh afford to lose. Okay, dah boleh ada macam tu, boleh masuk. Okay, then target dia nanti sebab dia consolidate 10 to 1. Maknanya kat sini kalau harga sekarang lah dia consolidate besok, harga ni mungkin dia akan naik jadi 55 sen. Okay, so bila harga 50 sen bukan bermakna korang profit daripada 5.5 sen jadi 55 sen. So profit berapa kat situ? 45 sen. Tak,
itu dia panggil consolidation, actual unit yang dalam portfolio orang akan berubah jadi kecil. So harga akan tinggi. So amount dari segi value portfolio korang tu sebenarnya tak berubah, tapi broker biasanya dia akan lambat update benda ni. Bukan salah broker, cuma dia akan take effect lepas pada 2 hari ke 3 hari kalau tak silap saya, consolidation tu akan berlaku. Jadi jangan percaya portfolio korang pada masa tu. Ramai orang buat silap kat sini, dia ada 1000 unit, lepas tu bila buat consolidation, harga adjustment tau, bukan harga naik, harga adjusted, dan dia nampak portfolio dia sebab tak update lagi, masih lagi 1000 dengan harga yang adjusted. Sebenarnya portfolio dia dah berkurang jadi 100. Okey. Jadi bila nampak macam tu, dia pun jual 1000 unit pada harga 55 sen lah contohnya. So bila jadi macam tu actually dia akan kena penalty, kena buyback at current price, tambah lagi berapa bit lagi, macam 10 bit lagi kot tinggi daripada market price. So in the end orang rugi besar. Sebab short sell market. Benda ni pun, mekanisme ni saya rasa memang kena improve jugalah untuk protect investors dan traders. Tapi yang penting tugas saya sekarang ni untuk bagi education. Sebab sekarang ni sistem tu maybe tak ada lagi lah dengan broker kan. Tapi harapan saya benda ni dia akan reflect secara automatic lah lepas pada ni. Okay. So DGB. Jangan kita tengok dalam tu. 13. Okey, ni saya bagi dalam grup VIP. DGB dalam fasa consolidation ni berapa bulan ni? 11 November. Kita tengok kat sini. So apa yang jadi masa tu, dalam fasa collection termasuk dalam list counter saham dalam network of owners yang sama. Okey, ni adalah dia punya shareholder study tu saya dah buat. Generally ada dia dalam network of penny stocks tu. Okey. So harga semasa tu pukul 9.43 ni pada harga 3 sen. Jadi harga dia kat sinilah masa tu. Sini. Okey. So pukul 9 pagi dia kat sini. Alright. So support level kita ambil dekat 2 sen. Maknanya 1 sen saja loss tu. Terus pukul 9 ni dia masa tu dia baru-baru nak gerak tau. Baru-baru nak gerak. Saya tak tahu kejap lagi nak naik lagi ke tak. So saya beritahu dalam grup, saya nampak pattern ni, benda ni tanda-tanda accumulation tengah berlaku. Kejap lagi tu dia terus markup. Okey. Kat sini lepas pada tu terus naik ni. Beli sikit-sikit dah lah peram ya. Okay, so tu saya punya nasihat dalam grup saya, sebab kita manusia biasa, kita tak boleh nak forecast the future. Okay, so 3 sen kat sini, rightfully harga naik sampai 4.5. Saya dah caw dah awal-awal. Saya dah caw. Okay, lepas tu dia naik sampai next day tu, boleh lagi BTST sikit lah kat sini sampai 5 sen. Tapi ni pun dah high risk. Cumanya ini masih lagi okay. Okay, probably late stage of accumulation, maybe dia orang dah ready untuk push up. Saya tak tengok lah consolidation bila, saya dah tak ingat. Akan berlaku lah. Jadi siapa nak boleh lagi peram counter ni. Support level still sama 2 sen. So siapa yang ambil dekat harga 4 sen ni, korang punya potential loss ialah 50%. Okay, penny stocks memang, benda ni memang biasa. Korang jangan buat terkejut pula. Okay. Jangan buat terkejut pula nak loss 50%. Kena tahu benda ni macam bara api. Okey, ataupun macam Manchester lah. Okey. Bila Manchester tu dah sas, dah mula ni kan. Dia pass around lah. Kau ambil lah. Lepas tu pass lah. Siapa yang blindfolded ataupun tak pay attention, bila Manchester tu mula jalan, mula terbakar dan dia dah berapa lama dia bergerak tu, kalau kau tak pay attention tu, kita dah lah blindfolded, ambil Manchester tu last minute dah. Siap-siap terbakar tangan. Okay, so kena hati-hati yang tu. Ingat. Kalau kita, walaupun kita buta sekalipun, tapi kita tahu benda ni macam dah lama jalan, sama ada kita pass bagi orang sebelah ataupun kita ambil terus pass. Okay, boleh juga macam tu. Okay. Yang pentingnya kita kena tahu apa yang nak buat. PA, ni lagi satu counter yang kita boleh fokus untuk minggu depan. Besok ataupun minggu depan. PA ni pun saya memang dah ada bagi dalam grup kita ya. Kita geng VIP dapat awal ni 9 hari bulan kat sini. Okay, PA saya kata kat sini, PA potential swing entry expecting a breakout.
expecting a breakout. Benda ni kita anticipate, kita bukannya tu lagi. So saya agak versatile lah. Kadang pakai pakai apa dia panggil, breakout, react. Kadang-kadang kita anticipate. So saya sukalah style saya ni. Ada setengah orang tak suka, tapi tak ada masalah. Kita develop kita punya own plan. Janji kita faham je benda tu. Siapa nak follow saya boleh follow. Make sure korang observe all the stop losses yang saya bagi. Okay, PA potential swing entry expecting a breakout. Current harga semasa 10.5 pukul 10.27, 10.25, support level 9 sen. Memang nipis-nipis CP-CP aja. Kalau main penny stocks ni korang kena ingat betul. Expecting a breakout berapa bulan tu? 9 hari bulan. Baik. Percaya? Still recording and streaming. Sekejap saya. Alamak, tu punya Facebook dah log out ke? Sorry gang. Ada connection problem. Sekejap ya, sorry saya rasa ada technical issues ni. Automatically sign out tadi orang nampak kan? Aduh. Hopefully okay lah. Okay, masih live. Okay. Okay, kita masih lagi online geng. Tolong komen sikit saya tengok kat sini. Jom balon macam Webcom. Hopefully masih online. Okay. Yeah, I think so. Alright, so PA kita dah bagi dalam group. Mana tadi? Okay, ini dia. Expecting breakout 10.5 ni berapa bulan? 9 hari bulan November. Tugas saya hanyalah membantu korang kat sini. 9 November pukul 10.30. Lebih kurang dalam pukul 10.30, harga 10.5. So saya rasa dia naik sikit lah gitu. Lepas tu dia closing balik. Okay, expecting a breakout. Besoknya dah breakout. Okay, so ni pada saya masih lagi ada game sebab dia atas pada moving average 10. So atas pada moving average 10 generally dia trending out lah. Kalau korang tak tengok lagi video saya kat YouTube tu, tolong tengok dulu. So tolong tengok supaya korang boleh faham benda trading system yang pakai moving average 10 ni benda macam mana. Okay, so generally kita yang atas pada moving average 10 boleh swing saja. Okay, so yang dalam group saya tu yang swing ni saya tak sentuh sangat lah. Okay, saya bagi tahu juga kan, tapi saya lebih fokus nak support pada counter-counter intraday lah, benda yang slightly agak susah. Okay, so PA on, masih lagi masuk dalam list. Group VIP dah masuk awal lah. Okay, jadi apa saya share, rasanya sepatutnya benda ni boleh gerak lagi ya. Okay, so ni lagi satu kita tengok di next. Maybe kita tengok last lah kan. Okay, last macam ni lah saya guna. Setakat ni kita tengok counter semua cun atas pada moving average 10. So kau pakai formula ni saja dulu. Okay, kalau nak belajar lagi lanjut baru contact saya untuk masuk kelas beginner. Benda ni semua ni saya ajar dalam beginner punya level tau. Bukannya apa masuk kelas lepas tu motivasi dulu. Lepas tu baru masuk lagi satu kelas upsell ke, tak adalah. Saya ada dua kelas je, beginners ataupun intermediate. Okay. So beginner saya cover lah semua benda yang basic ni. Kalau yang intermediate punya kita akan cover intraday and Wyckoff dan semua benda itulah. Jadi pastikan kalau nak masuk intermediate boleh, pastikan korang dah terror market structure, support and resistance dengan trend. Mahir benda ni 3 dulu, actually tak payah dah masuk intermediate. Tapi kalau dah mahir, nak belajar lagi, boleh masuk kelas ataupun coaching intermediate nanti ya. Alright, so the next last counter nampak gayanya baru break 5 dan 10 dan atas pada moving average 50. Counter ni fundamental dia okey, tapi since directors dia, owner semua dah cabut, saya pun tak tahu macam mana dari segi fundamental lah ni. Okey. Tak sure lah. Technical ni okey. So cuma mengharapkan dia boleh breakout previous high ni. Okey, jadi apa yang tengah berlaku sekarang ni dekat sini, ada possibility sebab kita dah biasa tengok market dah, jalan dia ada dua sekarang ni. Okey, untuk di next ni sama ada dia mesti ataupun dia wajib break area sini dulu, zone 27 sampai 30% ni.
So dia kena break dalam zone ni dulu supaya dia boleh continue uptrend. Sebab apa saya cakap macam tu? Sebab ada possibility counter ni dia akan bergerak naik area sini ataupun sampai sini je. Tak tahu dia akan naik, dia bergerak ni baru dia bergerak sikit. Lepas tu dia lepas tu dia sambung turun. Okay, ni jalan-jalan dia. Jalan-jalannya. Aduh. Okay, jadi ada kemungkinan dia turun dekat area sini. Dia turun sini dulu. Turun balik ke support level dia 17 sen. Kemungkinan. Okay, ni kemungkinan nombor 2. Kemungkinan yang pertama, dia ada kemungkinan dia terus test ke 27 dan breakout. Okay, kemungkinan kedua dia test 27 dan turun balik. So, ni nombor 1. Okay, nombor 2. Kemungkinannya maybe dia test 27 dan turun balik kat sini. Okay, kemungkinan yang ketiga, dia akan daripada sini dia dah mula turun. Dan, okay, dia turun. Okay. So, ni ada 3 jalan dia. 3 jalan untuk di next. Okay. Lepas pada itu, kita dah tahu ni, kita boleh plan lah. Kalau kita entry kat sini, maksimum target kat sini. Kalau dia breakout, kita boleh buy semula. Ataupun kita boleh jual separuh dulu. Kita separuh lagi, kita biar dia ride. Kalau siapa yang jual separuh, lepas tu biar separuh lagi ride, dia turun. Okay, dan korang separuh tu dapat profit. Yang separuh lagi tu, profit kalau korang sempat jual. Dan dia akan break even kalau lambat sikit. Okay. Lepas tu kalau siapa yang beli kat atas ni, dekat harga semalam, lepas tu price turun, last point dia untuk exit ialah 17 sen. Okay. Kalau price break juga level ni, okay, bermakna ada kemungkinan dia akan pergi jadi dia akan jadi head and shoulder punya pattern lah sebenarnya. Bukan inverted head and shoulder. Ada kemungkinan dia pergi kat sini. So last price dia kita ambil dekat area 8 sen 9 sen lah. Okay. Jadi pada saya counter ni bagus sebenarnya, tapi itulah saya disebabkan shareholder dia duk exit beramai-ramai, something's fishy going on lah. Either nak tukar director ke apa ke, saya tak pastilah dari segi fundamental tu. Okay. Jadi untuk orang mahir dalam trading ni, nak buat trading full time, basically bukan kena mahir teknikal saja sebenarnya. Kau kena mahir teknikal, mahir buat forecasting, lepas tu mahir baca report, mahir baca shareholder analysis, okay, baca berita, lepas tu mahir juga buat conclusion. Dengar berita apa, ni bullish ke bearish, dengar berita ni bullish ke bearish, tengok announcement tu bullish ke bearish, tak payah tanya orang. So kalau nak mahir jadi trader sebenarnya, nak jadi full time trader, banyak benda yang korang kena mahir dulu. Jadi masa tengah kerja part time ni, fokus kepada pembelajaran dulu. Okay, cuba mahirkan, cuba buat dia jadi satu rutin kita. So bila rutin tu, of course probably rutin kita tu besok tak tentu lagi kita boleh apply dan dia memberi hasil kepada kita. Tapi percayalah, kita punya rutin yang baik ni, yang kita buat untuk develop diri sendiri, sebenarnya dia bagus untuk kita in the long term lah. Okay, jadi siapa-siapa yang berhasrat untuk jadi full time trader, tolong develop diri sendiri, dan kalau boleh jangan kita jangan rely pada orang lah. Okay. Awal-awal ni of course kita kena absorb sebanyak mungkin ilmu daripada semua orang. Kawan-kawan kita kena belajar, kita kena belajar pada kawan-kawan kalau ada kan. Lepas tu belajar daripada remiser yang ada pengalaman trade lah, bukan remiser setakat remiser saja. Okay. Lepas tu cikgu-cikgu teknikal, ada setengah-setengah macam trading, kita punya trading ni ada yang macam influencer kan, boleh follow dia orang juga, tapi overall jangan ikut semua, tapi kau ambil semua benda tu dan kaji apa yang terbaik untuk diri sendiri. Sebab setiap orang kan, daripada saya punya pemerhatian untuk diri sendiri, saya belajar dengan ada lebih kurang 5 cikgu kan, tak ada satu pun yang saya ikut 100%. Tapi saya bernasib baik sebab saya belajar daripada 5 orang ni. Seorang tu saya ambil sikit, apa yang bagus saya ambil, apa yang bagus yang sesuai dengan saya. So lepas saya dah complete dengan 5 orang ni, basically saya punya plan ataupun sistem yang saya ada tak sama pun dengan dengan semua orang ni. Jadi macam itulah, saya nak ceritanya, kita kena cari kita punya own thing. Okay, apa yang orang tu present is not necessarily the best for us. Okay, apa yang saya tunjuk dekat dalam grup VIP, apa yang saya tunjuk itu tak semestinya yang terbaik untuk korang. Okay,
Okay, tak semuanya terbaik. Ada setengah orang kan, dia nak cuba juga jadi intraday trader tapi tak boleh. Sebab dia tak build in dalam diri dia ataupun dia tak cukup pengalaman lagi. So jangan terlalu memaksa diri kita. Kita cuba tahu semua dulu. Ambil tahu lah, at least ambil tahu. Lepas tu kita cuba untuk ambil yang sesuai dengan diri kita. Okay, kita nak jadi intraday trader boleh, tak ada masalah. Tapi janganlah ingat besok boleh terus jadi. Belajar hari ni besok jadi terus, tak boleh. Dia bezanya antara orang yang dah biasa buat dengan orang baru ni, beza ni pengalaman lah. Jadi pengalaman ni kita susah nak transfer. Kita tak boleh ambil cocok USB dekat seorang cikgu tu, lepas tu cocok USB kat kita pula. Tak boleh macam tu. Tak ada lagi teknologi tu, tak sampai lagi. Okay, so kita kena lalui benda ni dari segi pengalaman. So bagi masa dekat diri sendiri, untuk belajar dan develop diri sendiri dulu. Kita jangan ada expectation yang tak realistik lah. Okay, so kalau expectation kita realistik, insyaAllah benda tu kita akan dapat capai pada masa kita sendiri. Okay, jadi kalau kita rasa macam ada orang kata belajar intraday boleh terus buat benda semua tu, berhati-hatilah. Jangan, kita kena take everything with a grain of salt. Maknanya kita tak semestinya akan jadi macam itulah. Macam kita belajar masak, contohnya kita belajar masak daripada chef selebriti yang terkenal. Okey, kita beli buku dia semua tu. Kita pergi belajar one to one dengan dia. Tak ada masalah, kita dah cukup ilmu dah, macam dah hebat ni, kita dah dapat belajar kan. Lepas tu kita balik buat tak jadi. Okey, sebab apa tak jadi? Kita dah belajar dah dengan orang tu. Lepas tu kita dah baca buku dia, kita dah buat tu, dah buat ni. Semua benda kita dah buat tapi tak jadi. Sebab apa? Sebab missing element dia ialah pengalaman. Okey. Sebab bezanya antara dia dengan kita, pengalaman. Macam kita buat, kita tengok chef tu buat zoom jadi. Okey. Macam 10 minit punya tu, terus jadi makanan apa benda yang dia buat lah kan. Kita tengok video tu. Okey, tapi bila kita buat tak jadi. Okey, bezanya kat situ lah. Okey, pengalamannya. Jadi kita kena ada expectation yang realistik untuk pastikan kita tak terjerumus dalam perangkap dan kita tak loss banyak. So nasihat saya, selain daripada kita kena pastikan kita dapatkan pengalaman, kalau kita belum ada pengalaman lagi, kita nak masuk market, jangan masuk duit banyak. Kita masuk je 1000 dulu, jangan harap kita nak dapatkan profit terus daripada market. Ini apply to all market sebenarnya. Siapa yang buat forex ke, commodities ke, buat saham ke, bitcoin ke, apa benda lah kan. Jadi korang win sekali tak bermakna next trade akan win. Tak bermakna lepas pada tu akan win. Ini bila kita dah win 3 kali ni kan, lepas tu kita akan expect kali keempat akan win, 5 akan win. Ini dipanggil gambler's fallacy. Gambler's fallacy ni bila kita, sebab dia ada a set of, macam kita lah ada 10 trade kan. Kita success rate kita tu, kita ada lebih kurang dalam katalah 70% gitu kan. Dalam grup VIP lebih kurang dalam 70-80% accuracy dia. So success rate. Jadi next trade yang kita ambil, dia bukan 70% success rate tau, ataupun 80%. Next trade yang kita ambil, it's still 50-50. Kau faham tak tu? So ini dia panggil gambler's fallacy. Kalau kita tengok success rate dia sentiasa tinggi, macam contohnya dalam BTXT semua tu kan. Of course success rate dia tinggi, tapi every trade that we take is 50-50 chances benda tu akan jadi ataupun tak. Okay, sebab tu dalam grup VIP, bila siapa-siapa yang masuk dalam grup VIP tu, saya sentiasa sebut pasal potential. Potential dia nak naik, potential dia nak turun. Sebab kita tak tahu trade kita ni jadi ke tak. Saya September punya trade lebih daripada 50% saya punya trades yang number of trades tu lebih pada separuh yang loss. Tapi bernasib baik sebab kita ada trading plan. Bulan September tu saya boleh exit the market, ataupun ujung tu saya boleh exit dengan profit sebenarnya, walaupun dengan 50% kita punya number of trades tu yang loss. Sebab apa? Sebab kita ada plan. Turun daripada support level, let go. Turun pada support level, let go. Turun pada support level, let go. Lepas tu kejap lagi kalau ada yang naik, kita ride. Itu adalah trend trading. Kalau kita ada trading plan yang baik, trading plan tu maybe is not going in our favor, tapi benda tu sepatutnya kita percayalah benda tu. Trading plan ni macam kita punya survival tool tau. Survival tool dalam hutan. Okay? Kalau kita macam pisau lah sebenarnya, kita selalu pakaikan pisau kan dalam hutan kan. Jadi kalau kita tak percaya kat pisau kita tu, apa lagi kita nak percaya? Okay? Kalau pisau kita tu membelot,
ataupun pisau kita tu tools kita tu yang kita tak boleh percaya, macam dia nipis sangat ke, bawa pisau lipat ke apa, pisau lipat sekolah tu kan yang tajam pensel, kalau kita bawa tu itu pun tak boleh nak percaya. Jangan masuk hutan lah. Okay, jangan masuk survival. So macam ni yang saya nak cakap, kita kena ada tools yang cukup, trading plan yang baik, baru kita boleh survive dalam market ni. Okay, insyaAllah bulan September nanti hopefully market kita, biasanya dari September memang dia boom. So September pula, Disember market kita biasanya daripada awal November, tengah November sampai ke Disember, generally dia akan naik lah. Okay, tapi tak tahulah kalau ada bad news ke apa ke, tiba-tiba tahun ni jadi worst performing December in the history, we don't know. Tapi dari segi probability, dari segi pattern, kita nampak December memang sentiasa ada rally. So elok kita masuk sekarang. Kita expect untuk kalau nak buat swing trade ke apa ke, pilih kaunter yang bagus, right sampai September, sampai December. Asyik sebut September je sebab dia pengalaman buruk. Okay, so itu saja daripada saya hari ini. Terima kasih banyak for joining our session hari ini. Tahniah, dan hopefully saya boleh share sesuatu dengan korang semua. Dan good luck untuk besok. Okay, kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat malam.